Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sembunyi dadah dalam buku agama. Itu taktik sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah antarabangsa yang dikesan menerusi beberapa serbuan di sekitar ibu negara. Dan ia membabitkan dua kes, di mana kes pertama penyeludupan dan pengedaran dadah didalangi warga Nigeria dalam serbuan di Bandar Baru Puchong, Selangor. 3 warga Nigeria dan 1 warga Indonesia berusia 22 hingga 35 tahun ditahan. Dan kes kedua pula membabitkan penyeludupan dan pengedaran dadah menggunakan perkhidmatan kurier dalam serbuan di sekitar ibu negara. Hasil pemeriksaan, polis merampas dadah yang disembunyikan dalam 3 naskah buku agama. Laporan itu tadi membuka tirai kalender jenayah minggu ini. Mengumumkan 2 kejayaan yang terkini yang dicapai oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan Sting. Jadi kejayaan pertama ialah kecemerlangan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan Sting melumpuhkan sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah syabu yang didalangi warga negara Nigeria. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman merampas 8.2 kilogram syabu yang dianggarkan bernilai RM2 juta dalam 5 serbuan berasingan di sekitar ibu negara. Pengarah JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Mukhtar Muhammad Sharif berkata, kejayaan terbabit adalah hasil kerjasama JSJN Bukit Aman bersama pasukan khas taktikal dan perisikan narkotik Sting. Pihaknya memaklumkan sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah antarabangsa itu dilumpuhkan, membabitkan 2 kes berasingan. Hasil serbuan juga turut disita wang tunai bernilai lebih RM42,000. Dekat mana? Habis saya minta lah tolong kan. Ni memang saya tak ada nak tinggal ke besok angkat baju, mama angkat, tak ada bapa angkat, atuk angkat, balik ikut aku balik KL. Ini kau punya kerja kan? Kau mak kau tak tidur tu tak? Telefon aku, WeChat aku. Ni pakcik dia dah bising ni. Pakcik dia dah bising ni. Dia boleh baca WeChatnya. Tadi kau cakap lain ni kan? Orang semua tadi cakap lain ni kan? Takut. Mana abang kau tadi? Cara mereka masuk ke rumah-rumah ialah dengan melompat melalui pagar depan dan memecah masuk ataupun memecahkan cermin di bahagian belakang rumah atau mengumpil grill dan keluar mengikut jalan yang samalah, ikut jalan belakang. Dan hasil daripada tangkapan ini, kita percaya setakat ini kita telah berjaya menyelesaikan 10 kes pecah rumah yang melibatkan warga
ataupun keturunan Amerika Selatan ini, sekurang-kurangnya 5 kes di daerah Brickfield, 5 Brickfield, dan 5 lagi yang kita percaya telah pun dilaporkan di kawasan-kawasan sekitar Lembah Kelang, termasuk di Selangor. 4 lelaki warga Amerika Latin ditahan selepas dipercayai terbabit dengan kes pecah rumah di sekitar Lembah Kelang menerusi serbuan di Jalan Jalil Perwira, Bukit Jalil. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Tajuddin memaklumkan serbuan dilakukan pada 4 pagi dan pihaknya menemui pelbagai barangan termasuk perkakas yang digunakan untuk pecah rumah, telefon bimbit, jam tangan dan barang kemas bernilai RM150,000. Difahamkan kumpulan itu akan melompat masuk mengikut pagar belakang rumah sebelum mengumpil pintu rumah. Mereka dipercayai bergerak aktif pada 6 petang hingga 10 malam. Kesemua suspek yang berusia antara 28 hingga 29 tahun itu kini direman sehingga 11 Oktober depan. Okey, ada lagi persoalan? Apa dia? Hari ini mulai reman. Nanti kita bagi kemudian sekejap lagi. Tak ada. Detail sebenarnya siapa yang punya angkara masukkan kontainer tersebut. Tengah sikit. Saya Okey, ya dah okey. $929 botol yang melibatkan dari Maut ditembak di kepala pada jarak dekat oleh 2 lelaki tidak dikenali. Malah, mangsa juga ditembak selepas pulang dari solat Jumaat. Difahamkan, suspek yang menunggang motosikal jenis Yamaha mengetuk pintu rumah dan mangsa yang kemudian membuka pintu itu ditembak oleh suspek pada jarak dekat. Mangsa dikatakan rebah dan disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Mangsa juga memiliki firma guaman dan dipilih sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Alor Limbat sejak 2004 hingga 2008. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Alor Limbat alias Abdullah maut akibat ditembak di kepala pada jarak dekat di kediamannya di Kampung Alor Limbat, Marang, Terengganu. Perkara itu disahkan Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Abdul Rahman. Insiden pada 2 petang itu, mangsa yang berusia 51 tahun maut ditembak 2 lelaki menunggang motosikal. Mangsa disahkan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Klinik Kesihatan Bukit Payung. 3 pegawai penguat kuasa Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Cawangan Padang Besar cedera termasuk 2 parah apabila kenderaan dinaiki dilanggar tontor dalam kejadian di Titi Tinggi, Padang Besar, Perlis.
Insiden pada 4.15 pagi itu, kenderaan pelbagai guna MPV JKDM Padang Besar sedang mengekori van pick-up bernombor pendaftaran Thailand yang dicaki dalam keadaan mencurigakan di kilometer 20 Jalan Padang Besar Kangar berhampiran Taman Singgasana Titi Tinggi. Ketua Polis Daerah Padang Besar Superintendent Rizani C. Ismail berkata, dalam masa sama MPV Custom turut diekori beberapa kereta lain yang disyaki tonto dan satu daripada kereta itu menghimpit dan melanggar kenderaan custom. Pelanggaran itu menyebabkan MPV milik custom terbalik dan dua anggota custom tercampak keluar. Mangsa yang parah Muhammad Safawi Rosdi 27 tahun dan Mat Zohir Muhammad Saad 47 tahun, manakala seorang lagi Abdullah Ayub 46 tahun yang memandu MPV itu hanya cedera ringan. Mangsa kini dirawat di unit rawat terapi Hospital Tuanku Fauziah, Kangar, Perlis. Baiklah, sekian dulu untuk kalender jenayah minggu ini. Ikuti laman web Harian Metro dan saluran YouTube di hmetro.com.my dan platform sosial media Harian Metro termasuk Facebook, Twitter dan HM News Channel menerusi aplikasi Telegram untuk mendapatkan isu-isu terkini dan perkembangan semasa dalam dan luar negara. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.